Okey, cerita untuk hari ni mungkin lain sikit daripada yang lain, di mana aku nak share juga untuk kepentingan semua. Mungkin tak jadi kat korang, tapi boleh jadi kat family korang, kawan-kawan ataupun orang-orang yang tersayang. Okey, ini yang dinamakan hydroplaning atau aquaplaning, di mana kereta kita akan lose control apabila air bergenang di atas jalan dan kita lalu dengan laju. So, inilah yang terjadi. Baik, aku akan beri penerangan sikit kenapa ini terjadi. Okey, ini dinamakan hydroplaning atau aquaplaning. Ianya sering terjadi pada kereta-kereta yang berkelajuan tinggi yang melalui jalan yang basah ataupun ada air. Contohnya macam ni, grafik ni dah jelaskan. Air bila ada dekat atas jalan dan kita lalu dengan laju menyebabkan tayar kita akan lose grip dengan jalan. So kita tengok, air akan membuatkan kereta kita terangkat, membuatkan kita lost control. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nak elak sesuatu tak boleh walaupun pada seleko. Kalau korang perasan dekat tayar kereta dia ada longkang-longkang kecil tau. Dia sebenarnya bukan longkang-longkang biasa. Longkang-longkang ni menyebabkan air akan di splash out daripada tayar, menyebabkan tayar kita akan dapat grip semula dengan jalan. Biasanya dia akan terjadi macam dalam video ni korang nampak, air akan di splash out. Bahasa mudah dia, logik tak untuk korang penuhkan air satu baldi dalam masa 1 saat? Macam itulah contohnya kalau kata kita bawa laju dekat kawasan yang licin dan air yang banyak di atas jalan. Sudahnya kereta korang jadi macam ni. Aku pernah terjadi macam ni, tapi mujur alhamdulillah aku tak jadi apa-apa. Minta simpang untuk semua tak jadi apa-apa. Sangat bahaya. Walaupun Myvi ni tengok, wow, gitu dia drift y'alls. Yes. So sangat bahaya. Dan ini semua dia akan berkait rapat dengan sistem-sistem kereta sekarang. Sekarang ni kebanyakan engineer kereta sekarang semua dah bijak pandai. Diorang dah pandai untuk buat macam mana kita nak kurangkan risiko kemalangan dengan adanya hydro dan aquaplaning ni. Dan inilah yang terjadi. Dalam situasi macam ni, dia dipanggil understeer dan oversteer. Understeer ni bila mana kereta kita mengambil seleko pada kelajuan tinggi, menyebabkan kereta kita, momentum kereta kita bergerak lurus, tetapi tayar kita dah belok ke kiri dah, menyebabkan kita still akan accident terbabas. Oversteer ni pula bila mana kita mengambil seleko pada kelajuan yang tinggi seperti yang aku cakap tadi, dan kereta kita memang belok ke kiri tetapi tayar di belakang menyebabkan dia terlebih belok. Nama pun oversteer. Dan di sini ada penjelasan dia. Apabila kereta kita oversteer, biasanya tayar di depan akan tergelincir dan akan hilang traction dengan jalan. So, ECU kereta akan hantar mesej kepada tayar depan untuk diberikan pemberikan kecil, untuk memberikan pemberikan kecil supaya tayar kita tidak akan tergelincir. Kita tak brake pun, tapi sistem tu yang brakekan sendiri untuk kita. So, kita tak tergelincir. Tapi taklah bermaksud kita boleh bawa laju dekat seleko masa hujan. Ini hanya membantu. Untuk understeer pula, momentum kereta kita takkan bergerak lurus walaupun kita belok. Understeer bila kita belok, kereta tetap belok, tetapi tayar belakang yang akan tergelincir disebabkan hilang loose grip dengan jalan. So, seperti biasa, ECU kereta akan hantar mesej kepada tayar depan untuk diberikan pemberikan kecil supaya tidak terjadi oversteer dan understeer, dan tayar belakang juga akan diberi pemberikan kecil supaya tidak tergelincir. Jadi itulah dia pentingnya sistem stability control untuk kebanyakan kereta baru sekarang. Perkongsian ni mungkin tak penting bagi setengah orang, tapi bagi aku semua orang perlu ambil tahu dan ambil peduli, sebab kebanyakannya kita tak tahu sistem apa yang ada dalam kereta kita dan sampai tahap mana had dia mampu beroperasi, supaya kita tahu untuk tidak terjadinya perkara yang tak diingini. Mungkin tak berlaku kat korang, tapi boleh berlaku kat family korang, kawan-kawan ataupun orang yang korang tersayang. Kadang-kadang macam itulah, dalam kita berhati-hati ada orang yang tak berhati-hati, menyebabkan kita yang mendapat kecelakaan tu. So korang drive safe and be safe dalam memandu, okay?